Waalaikumsalam. Dan kita mulakan majlis kita dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Aku betul-betul rambut ni. Kita berdoa ya. Salam semua. Waalaikumsalam ya. Hari ni bagaimana bagaimana nafas anda? Bagaimana nafas anda? Sahabat-sahabatku, apakah nafas-nafas anda berjalan dengan lancar? Alhamdulillah. Yalah kan? Nafas ya. Nafas sesak sikit. Perlembagaan nafas sudah digantung ya. Sahabat-sahabatku, sebenarnya sebut tapi tak boleh sebut dengan terang. Kan nanti kita pula kena saman ya. Tetapi akhirnya dah keluar lah ya. Dah keluar news. Geng-geng nafas kita ya. Geng-geng nafas kita. Apa khabar? Apa khabar nafas ke? Waalaikumsalam. Nafas. Nafas kurang nafas ya. Untuk pengetahuan anda ya, dulu geng-geng nafas ni pada tahun 2021 2022 ya. Mereka ada datang office saya ya. Nafas ikut telinga. Mereka ada datang office saya untuk membincangkan sesuatu ya. Tetapi selepas membincangkan benda tu, lepas tu dia dengan bangga sebut nafas dekat Indo lah, apalah. Lepas tu saya cakap okey macam ni lah. Kalau nak tu okey kita buat bajet lah. Siap nak layanan VIP. Geng-geng mereka semua tu lah. I tak boleh cerita banyak je. Tapi memang aku cakap lepas tu, I cakap pada I punya PA, I cakap this is bullshit, I will not deal with these people. Macam tu. Maklumlah, orang kerja patut jadi pembekal baja. Patut buat kerja untuk bangunkan industri persawahan, pertanian. Tapi mereka nak hidup macam ngalah-ngalahkan mereka itu multimillionaire. Sekarang mendapat kau. Dan saya pun syukur ya, program kami bersama dengan dia tidak menjadi ya. Begitu. So Harian Metro menyatakan ya, sahabat-sahabat kita, terima kasih ya yang masuk tap-tap ya sebelah nama sebelah nama kini tu ada orange. Korang join lah Kak Ros ya. Kalau nak join. Perlembagaan nafas digantung berkuat kuasa hari ini ya. Sebab kalau korang tengok dia orang punya portal website pun, korang akan terkejut ya. SSL pun tak ada sahabat. Bajet pergi mana? Macam tu. Sekejap, Kak Ros lupa nak ambil air. Kita kena ambil air ya. Okey sahabat-sahabat kita, bismillah. Inilah ya sahabat. Sebenarnya kebusukan sesuatu bangkai itu dia tak boleh tutup lama. Lama-lama terbongkar juga ya. Kau bangga-bangga sangat ya. Kau bangga, kau nafas, kau tim Bash Cloud. Okey, sebenarnya macam ni sahabat-sahabat kita ya. Dia mengatakan ya, nafas digantung berkuat kuasa hari inilah ya, bagi menambah baik tata kelola dan urus tadbir. Tak ada. When you gantung untuk penyiasatan, tak adanya urus tadbir apa. Kenapa nak cover-cover? Thank you ya yang bagi gift dekat Kak Ros ya. Kenapa nak cover-cover ya? Ya. Wajib ibu dan nenek kita usaha untuk rakyat ya. Kita popeng-popeng untuk rakyat ya. Kita jumpa siapa-siapa pun kita bercakap untuk rakyat, tidak untuk kepentingan diri kita. Diri kita ni seadanya lah, dapat hidup, ada rumah, boleh makan. Alhamdulillah. Tapi saya sebenarnya agak kecewa ya. Sepatutnya mereka-mereka yang ada dekat situ, kalau you tengok board director mereka, semua-semua yang ada dekat situ adalah 100% Malay ya. 100% Malay. Sepatutnya perkara ini tidak berlaku lah ya.
Perkara ni tidak berlaku sahabat-sahabat kita. Kalau nafas digantung untuk tata kelola, why? Tak boleh. Itu alasan-alasan yang bodoh ya. Ini kita pun nak cakap ya. Tak payahlah nak cover-cover. Kalau benda dah bermasalah, you just cakap ya. You just cakap bahawa kita sedang membuat siasatan. You konon nak tambah baik apa, perlembagaan is already there. Ini masuk-masuk ni biar Najib mampu. Ini kenapa? Apa masalah kau? Aduh. Kau masuk-masuk doang kau orang. Kau dalam hidup tak tahu bila kau dapat. Aduh, ya Allah, Allah. Teruskan popek-popek. Ya, wajib lah you sahabatku. Terima kasih ya. Nafas oksigen tu lain. Tak ada. Dari 2021 tu, I dah tahu bila kelakuan mereka kan. Amboi, dia dengan geng-geng dia lah, termasuk beberapa NGO lain ya. Alah. Sebab nafas ni dia dengan food security je. Nafas. Okey, macam ni ya sahabat-sahabat. Dia bermula daripada inilah orangnya ya. Inilah yang orangnya yang dipecat oleh Mak Sabu ya. Doa buruk kat orang. Tak ada macam ni sahabat-sahabat kita. Biarkan je lah orang nak mendoa buruk ke apa, biar dia nak doakan. Tak apa-apa ya. Sebenarnya saya macam ni, hidup is very simple. Jangan kita complicated kan. Tapi kita lihat ya, dengan kita punya topik sekarang ni, orang-orang yang tak suka, tak apalah, tak nak dengar, tak apa. Tapi yang masuk sini nak caci-caci maki orang apa ni, tak payahlah ya. Kita ni bukan gok caci maki kan. Aku lempang. Aku jumpa kau dekat mahkamah, aku pijak kau. Okey, isu dipecat. Dia bermula daripada 4 hari lalu ya. Isu dipecat menteri. Jemaah pengarah nafas sedia jawab dakwaan ya. Masa hari tu sombong lagi ya. 4 hari lepas. Ui, belagak ya. Nafsu. Abdul Syukur kata mungkin tukar nama baru. Nafsu ya. Nafsu. Okey. Dia kata Shah Alam, 4 hari lepas kita kena cerita. Kita kena cerita dengan apa ni? Dengan historical kronologi ya. Romlah. Makcik ni kita nak sembang nafas ni. Kau tahan-tahan nafas lah ya sahabat-sahabatku. Cuaca dah makin panas dan sejuk, tapi katanya Selasa ni, bermula Selasa ni cuaca buruk akan melanda ya. Macam tu. Pernafasan kita macam mana? Aku makan pulut hitam ya. Pernafasan tu agak tidak memerasakan sahabat-sahabatku. Tapi kita baca dulu ya. Seorang anggota jemaah pengarah ya, AJP. Aku ni baca Indonesia pula. Sorry. AJP. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas ya. Nama dia Nafas lah, nama singkat dia ya. Yang didakwa dipecat oleh oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu akan mendedahkan perkara sebenar mengenai itu pada hari Selasa. Okey. Ini pada 28 Oktober ya berita ni. Berita ni pada 28 Oktober. Sebab kita ni suka ikut kronologi ya. Kronologi. Kita kronologi baru kita tak tersasar ya. Okey. Fairuz berkata beliau bakal menjawab segala dakwaan yang tular. Okey. Ya Allah, loading pun slow. Saya akan buat kenyataan media tengah hari esok Selasa. Saya akan beli salinan. Okey. Sebenarnya sebelum ini, sebuah portal melaporkan ahli Parlimen Kota Raja itu telah memecat Fairuz dan hal berkenaan dimaklumkan kepada Pengurus Besar Muhammad Faris Arifin melalui surat bertarikh macam itulah cerita-cerita dia. Itu gosip. Dia bermula dari hal demikian ya. Lepas tu sekarang apa yang berlaku adalah ya, apa yang berlaku hari ini, dia banyak lah.
Okey. Dia banyak sebab kita tengok ya, kalau kita buka ni 2 hari lepas, Nafas menafikan bahawa mereka sponsoring apa? Menaja ya, menaja menteri punya program. Okey, 2 hari lepas. Okey. Apa tu, apa lagi? 2 hari lepas, 20 hari lepas tak ada cerita. 2 hari lepas ya. Okey, lepas tu kartel baja 1 hari lepas. Kartel baja lakukan pembaharuan, segera wujudkan model baru. Tapi 2 jam lepas perlembagaan Nafas digantung serta-merta. Okey. Macam tu sahabat-sahabat. Dia macam ni je, kronologi dia mudah je. Tapi sebelum tu aku nak tunjuk lah Nafas punya portal. Korang kena tengok baru ngam. Waalaikumsalam. Thank you yang bagi gift semua tu. Tengok dia punya portal ya. Portal tak ada SSL. Ini kualiti ya. Ini kualiti yang kerajaan bagi 1.8 bilion ya. Macam mana you boleh entrust orang yang dia punya portal? Ini entah-entah geng-geng Italian Burger ke apa, macam mana ni? Italian Burger lagi teruk ya, satu portal. Itu nak tunjuknya betapa hebatnya dia ya. Kita baca siapa board director dia. Lembaga Pengarah Nafas. Datuk Haji Zamri bin Yaakob, Datuk Aimi bin Haji Jusof, Datuk Haji Syam bin Mat Sahad, Datuk Haji Ismail, semua haji ya, alhamdulillah. Datuk Haji Muhammad Rusli, Datuk Haji Ali, Datuk Haji Mustafa, Datuk Dr. Abdul Razak, Datuk Dr. Haji Abdul Rahman, semua Datuk lah, Datuk Muhammad Nazri, Datuk Dr. Haji Abdul Rahman, different name, Puan Hajah Nur Hayati, Tuan Haji Ahmad Kardi, Muhammad Zamir, Wan Khairizal. Okey, itu lembaga jemaah dia lah ya, jemaah dia. Lepas tu kumpulan pengurusan dia. Sebab kita kena tahu, ya semua haji-haji, alhamdulillah sahabat kita. Kita bangga ya, kita bangga sebab mereka ini adalah haji-haji ya. Ya Allah, tengoklah dia punya portal, betul-betul zaman Tok Kaduk. Okey, sekarang kita tengok pengurusan Abu Ababa. Kita tak peduli orang PN ke orang PH ke, yang tak betul kita bantai. Sekarang bukan isu PN ke PH ke. Sekarang isu kau ada tanggungjawab pada masyarakat kau makan duit. Aku tak peduli dulu benda tu. Sebab aku tak ada authority nak check dia ni ahli mana ya. Aku malas nak peduli. Yang penting bila kau dapat jawatan, kau kena execute jawatan tu dengan amanah, jujur dan saksama ya. Kalau kau asyik nak kira hitung ahli-ahli tu, apa tujuan? Kita tak payah hitung dia ahli siapa, dia ahli gitu, dia ahli gini. Itu masalah mereka. Sekarang the issue utama bukan politik. Isu utama tidak menjalankan tugas dengan betul, sehingga petani kita menderita. 1.8B sahabat-sahabatku. Kau nak sibuk politik buat apa? Ni 1.8B ni tak ada. Kau rasa tak sakit hati ke? Aduh. Kita cerita ni. Pengurus besar semua. Kak Ru bacalah supaya korang tahu. Dengar nama-nama mereka. Mungkin ada kawan-kawan akan tahulah ya. Aku kalau kawan aku dekat sini mau aku tanya. Okey. Dah kurang Tapi silau lagi ya. Aduh ya Allah, bila makan ubat silau betul biji mata. Pengurus besar dia, Encik Muhammad Faris bin Arifin. Timbalan pengurus besar, Encik Saripul Baharin bin Karim. Okey. Macam tu. Okey, lepas tu kita tengok kumpulan pengurus kanan kosong. Kumpulan pengurus kanan Dana Peladang Kebangsaan, Puan Nur Azizah binti Abdul Aziz. Okey. Waalaikumsalam. Thank you Kemarul. Okey, menanggung tugas pengurus kanan kumpulan perniagaan industri padi dan beras, Encik Alias bin Abdul Rahman. Menanggung, saya tidak tahu ya maksud menanggung tu, tapi saya baca saja ya. Menanggung tugas
menanggung tugas pengurus kanan kumpulan tugas-tugas khas. Banyaknya jawatan sahabat-sahabatku. Oi. Tuan Haji, okey, Tuan Haji Nazwan bin Fazwan, pengurus kanan kumpulan pembangunan perniagaan Encik Aminuddin bin Saleh, pengurus kanan kumpulan keuangan Puan Nur Azlina binti Kasim. Ramainya. Apa nafas ni perlu banyak-banyak berjuta-juta punya pengurusan ni? Apa masalah ni? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nafas ni. Kau ni mengalahkan ya. Mengalahkan Olam pula ya. Kita 1.8 bilion kena pau dengan geng sendiri. Tengok Olam sedang buat bisnes dengan dapat projek baru dengan agribisnes dari Saudi. Bandingkan diri kita dengan Singaporean. Aduh, memalukan betul. Ini menjatuhkan martabat. Alhamdulillah. Sahabat-sahabatku, Kak Ros macam tu. Ya, lepas tu banyak lagi ni sahabat. Aku kena minum air dulu sebelum membacanya. Pengurus kanan. Pengurusan baru dikosong pula dah. Pengurus kanan perniagaan input baja dan kimia. Encik Alias bin Abdul Rahman. Macam tu ya, baja. Okey. Kumpulan pemantauan pengurus kanan. Kumpulan pemantauan audit dan pengurusan Tuan Haji Nazwan bin Fauzan. Satu orang tu 2-3 jawatan ya. Amboi korang. Satu orang dalam satu entiti tu ada 2-3 jawatan. Okey lah tu, dan jimat ya. Perkhidmatan korporat kosong, tak ada orang, tak penting bagi mereka ya. Kumpulan pemaju peladang Muhammad Hafizul Ridwan bin Abdul Wahab, pengurus kanan. Kumpulan khidmat pengurusan Puan Sharifah Alina. Okey, kita kira ya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dah dekat situ. 9, 10. Dah 10 dengan 2 di atas ya. Oi, bawah ni banyak lagi ya. Bawah ni bahagian pengurusan. Oi, banyaknya sahabatku. Okey, Kak Ros baca je lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 campur dengan 10, 29. Thank you Doti. 29. Ya Allah sahabat-sahabatku. Thank you yang bagi gift pada Kak Ros, yang bagi support pada Kak Ros ya. Sebab macam ni sahabatku. Kau tengok dia punya website macam cikai ya. SSL pun tak ada ya. SSL pun tak ada. Tapi ada hati nak pengurus Pengurus kanan 10. Ini bukan alang-alang kepalang ya. Ini sahabatku. Ini memang sakau tahap gaban ni. I'm sorry I have to say that ya. Nafas jangan pula kau nak nyanyi aku tu. Okey. Sebab macam ni Kak Ros memang nak fokus nak bagi korang tahu ya. Sebab sepatutnya ya orang pihak yang ada dana dari kerajaan ya. Kau punya portal bukan macam ni ya. Nanti kita tengok dia punya audit ya. Nanti lama-lama nanti kita boleh tahulah audit dia berapa dia habiskan untuk teknologi ya. Jangan kata dia habiskan 200,000, 300,000 untuk portal bullshit macam ni ya. Aku memang SSL pun tak ada ya, security pun tak ada. Astaghfirullahalazim. Menjatuhkan martabat. Dan semuanya yang bestnya semua dekat dalam tu adalah subhanallah sahabat-sahabat kita beristighfar kita. Geram aku. Geram. Itulah aku tak boleh berkawan dengan orang. Nasib baik aku tak berurusan dengan jebon-jebon ni ya. Dia kata ya visi menjadi sebuah institusi menerajui pergerakan pertubuhan peladang sebagai perniagaan yang berdaya maju. Sembanglah. Kalau dekat Malaysia ni aku dah tengok GLC ni 2000 GLC memang semua kena audit ya. Memang tak guna punya ya. Itu je aku cakap ya.
Sumber duit banyak bidang pertanian. Tapi sahabat, kita tak malu kepada Olam hari ni. Hari ni Olam sign agreement dengan agribusiness dekat Saudi ya. Olam tu company, orang kata company yang bukan Muslim ya. Tetapi tengok mereka jujur amanah ya. Itulah kualiti-kualiti kalau nak berniaga ya. Jangan tunggang dengan haji kegelaran ke apa. Ini yang aku marah. Islam tak ajar kita untuk jadi pengkhianat, pencuri, tidak amanah ya. Ini apa ni? Apa yang dia nak tunjuk pada kita ya? Lepas tu misi dia lagi. Kau dengar ni. Membina pergerakan pertubuhan peladang yang berdaya saing di peringkat global. Berasaskan penyertaan peladang yang efektif dan membentuk masyarakat tani berdikari, makmur dan bersatu padu. Kau adalah parasit dalam industri pertanian. Even baja untuk petani pun kau buat benda tak tentu hala. Ini kau boleh bagi 60 juta kepada syarikat foreign yang tak ada experience, yang bukan apa-apa. Kenapa? Apa haram J kau? Dalam situ semua Melayu. Kenapa kau tak boleh bagi pada orang Melayu? Kenapa? Cakap je lah. I tahu banyak yang duduk atas tu cakap berjuang demi bangsa, demi bangsa. Mana pernah anda berjuangkan demi bangsa? Kalau anda berjuang demi bangsa, anda tak akan buat benda-benda macam ni ya. Anda tidak akan bersetuju untuk mempunyai 2,000 GLC dalam negara ini. Dalam masa kita diketawakan dengan pelbagai masalah, diburukkan lagi. Semua GLC yang ditakbir oleh orang Melayu ya, yang beragama Islam, yang berhaji, berhajah ya. Apa korang buat? Korang ini adalah orang yang menjatuhkan imej orang Melayu yang rata-ratanya adalah orang yang bekerja keras ya. Orang-orang macam ni lah. Inilah orang panggil orang yang sebenarnya menjadi kanser kepada kita punya imej. Tengok hari ni kita keluar masalah nafas 1.8 bilion ya. Hari yang sama, hari ini juga Olam, satu company yang dimiliki oleh non-Muslim ya, dari Singapura, pergi tanda tangan dengan Saudi Arabia untuk agribusiness. Macam mana? Apa cerita? Tak malukah kita dekat kampung? Orang kata dekat kampung, kita war kata demi bangsa, demi bangsa. Sebenarnya kau tu demi BANGSAT. 67 tahun ya. 67 tahun kita merdeka. Golongan seperti inilah yang menghimpit kita semua ya. Menghimpit kita semua kerana mereka inilah yang diberi peluang ya. Yang diberi peluang, yang diberikan pertolongan, yang diberi pangkat. Bagi saya ya, orang macam ni saya rasa tiba masanya lah untuk orang yang pegang jawatan untuk bangsa ya, untuk bangsa dan negara ya. Sekiranya anda melakukan jenayah, orang macam ini sepatutnya dapat summary action. Keputusan adalah mestilah menggunakan mati mandatori. Dia tak payah sembang banyak-banyak lah. Bagi aku semua, aku tak kira kawan aku ke siapa ke, kawan baik ke, kalau kau didapati bersalah, mati mandatori. Sudah, habis cerita. Sebab ini pengkhianatan ya. Kau mengkhianati nelayan satu. Kau mengkhianati kepentingan negara. Sedangkan kita sepatutnya memajukan industri pertanian kita. Sekarang kita tengok masalah kita diselesaikan oleh India. Masalah beras kita diselesaikan oleh India. So macam mana ni? Apa going on dalam negara kita? Kita tak ada maruah ke? Kita apa? Sebab tu I cakap jangan menunggang isu bangsa, isu agama kalau kau berpolitik. Sebab kau punya politik, kalau kau benar, kau tak akan lantik orang-orang yang tidak jujur dan amanah ya. Kenapa benda ni boleh berlaku? Sebab ada orang tahu dekat situ, mereka diam. Diam itu samalah seperti menyokong ya. 67 tahun kita merdeka sahabat-sahabat ya. Tapi kita masih dijarah oleh bangsa kita sendiri. Ini bukan silap planning sahabat-sahabat. Ini bukan silap planning. Kalau kesilapan planning, dia tak akan jadi macam ni. Ini adalah kesilapan memilih kaduk. Dia ingat itu adalah sirih ya.
Lepas tu dia ceritalah peranan pertubuhan meningkatkan dan mempelbagaikan hasil pertanian, membekalkan input, keperluan ladang serta keperluan. No, sebenarnya all this nonsense aku tak payah baca lah ya. Aku tak payah baca because this benda is a hipokrasi ya, hipokrasi. Saya rasa amat kecewa ya. Kita tengok ramai orang-orang kita yang berkaliber tidak dibantu. Ramai orang kita mampu menjadi pemimpin tidak diberikan peluang. Tetapi akhirnya orang-orang sampah ni diberi peluang dan 1.8 bilion masalah. Macam itulah. Mereka sangat berkuasa sehingga mereka boleh makan duit secara 1.8 bilion bukan kecil ya sahabat. That's why bila dia orang geng-geng dia orang lah ya. Datang bincang-bincang, aku tengok je. Nyek ni, kau ni sepatutnya bukan boleh hidup mewah pun. Tapi macam mana kau kaya gila babas ni? Kau bisnes apa sebenarnya? Nak pergi luar negara, nak guna VIP service lah apalah. Bapak lah kau tak payahlah. Aku memang tak berurusan dengan orang macam ni. Dan alhamdulillah ya, kalau tidak dengan aku ke dalam ya. Itu sahabat-sahabat kita ya. Kak Ros bukanlah nak mengapi-ngapikan korang, tapi ini adalah sangat-sangat memalukan ya. Dan apa yang sedih, perlembagaan nafas digantung katanya untuk urusan tata kelola. What is tata kelola? Kenapa korang masih nak menyembunyikan benda macam ni ya? Sebulan kat luar negara, dia orang dari Indo ke Brazil. Itulah, saya pun tak tahu nak cakap apa ya sahabat. Sebulan honeymoon sahabat kita. Sebenarnya saya bukan nak cakap apalah. Kita sebenarnya sangat sedih sebab bajet itu sepatutnya digunakan untuk membantu petani ya. And then tengah hari tadi selepas saya live, saya ada cakap dengan kawan saya ya. Kawan saya, beliau adalah orang yang terlibat dengan pertanian juga ya. Dan dia sampai sekarang pun dia adalah, ialah dia orang banyak sawah kan. Sebenarnya apa yang berlaku ya, petani kita ditindas. Pesawah kita tak mendapat apa yang sepatutnya. Kenapa? Aku tak faham kenapa kerajaan memerlukan orang tengah untuk menyampaikan bantuan kepada petani. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan tu tak boleh ke kau ubah? Kalau kau ada baja peruntukan untuk baja, antara kau terus kepada petani. Kenapa kau mesti nak bagi kepada nafas lah, nafi lah, nafsu lah ya? Kenapa? So this is the thing yang kita tak faham ya. Alah, yang ni duk sibuk dengan atuk apa. Kau faham tak isu sekarang ni? Orang bukan cerita isu politik. Orang cerita isu ni. Isu tidak amanah ni. Isu tidak amanah ni isu individu yang nak kait dengan semua orang rangkum tu kenapa? Apa kegilanya? Aku bad mood tau. Kau tak payahlah cakap benda-benda bodoh. You don't talk stupid here. We are talking about our people attitude when they got the power. They are not executing the power for the benefit of the people. Tak reti-reti bahasa nak politik 24 hour. Haram je betul lah. Kau faham tak? Sekarang ni kita nak ubah. Kita nak ubah minda supaya orang kita bila diberi jawatan belajar jadi amanah. Ini asyik-asyik. Itu. Macam ni sahabat-sahabat kita. Yang kau nak nyalah-nyalahkan atuk tu kenapa? Sebab kau tengok aku dengan atuk. Aku baik dengan semua orang kot. Aku dengan Kennedy pun baik. Aku dengan geng Kamala Harris pun baik. Apa kau nak cerita lagi? Aku dengan Datuk Seri Anwar pun baik. Apa kau nak cerita lagi? Aku ni baik dengan semua orang. Sekarang ni aku bukan nak cerita pasal orang politik. Aku nak cerita pasal orang-orang kau. Orang-orang bangsa kau. Termasuk bangsa aku sendiri. Bila dapat jawatan, dia tak buat benda yang sepatutnya dia buat. Dia buat apa? Dia menyakau. Dia menjahanamkan bangsa kau sendiri. Yang kau duk cerita pasal nama-nama orang politik tu, kau buat apa sebenarnya? Apa kaitan nafas dengan mereka?
Walaupun orang tu kalau dilantik oleh sesiapa sekalipun, kalau orang tu jenis orang yang takut pada kematian, ya, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang pecah amanah. Mereka tidak akan menindas orang yang susah. Mereka tidak akan menganiaya pesawah-pesawah kita. Mereka tidak akan merampas hak orang yang berhak. Kau faham tak? These people sometimes, ya, sekincang kongsi Cina amat bejat. Memanglah. Sebab dia orang punya funding sampai. Kita punya funding, orang kita yang makan. So dekat sini kau tak payah nak bawa-bawa nama-nama orang politik ke apa ke. Ini hari ni bukan isu politik, isu tidak amanah. Isu tidak amanah. Kena faham tu. Kau ni sebab tu lah kau dibodoh-bodohkan, ya, sampai orang, ya, macam tu. Orang bercerita, inilah sebenarnya revolusi minda yang perlu kita buat. Bila seseorang itu, walaupun dia dilantik oleh lantikan politik ke apa, tetapi bila dia pegang jawatan tu, dia kena amanah. Dia kena jujur. Macam saya sekarang, kalau Datuk Seri Anwar cakap, Ros, kau sudah, kau jangan membebel-bebel pajak, sekarang kau kerja. Kau tolong jaga ini. Saya walaupun dilantik politik, saya kena amanah lah. Kena jujur lah. Sebab yang bos sebenar saya bukan dia. Saya dengan Tuhan nanti nak menjawabnya. Dan korang adalah bos aku. Jadi aku nak kena menjawab dengan kau. Bantuan tak sampai ke rakyat. Itu masalahnya. Orang tengah ni, agensi-agensi ni, GLC, pertubuhan-pertubuhan ni yang diiktiraf oleh kerajaan ni, inilah mereka yang menyangkau. Kenapa mereka boleh menyangkau sampai 0.8 bilion? Kau kan tak risau ke? Tak payah sebut nama orang. Dalam nafas ni mana ada nama Mak Sabu? Tadi Kak Ros dah baca kan? Jangan kau sebut-sebut nama orang yang tak ada. Kau kena faham, Malaysia ni ada undang-undang, ya. Korang ni, sebab tu aku kadang-kadang aku suka juga ada 3R. Sebab merapu sebut. Kita sedang bercakap mengenai topik orang kita yang duduk dalam nafas tu, lebih kurang 29-30 orang tu. Okey, semuanya tidak amanah. Sebab itulah perkara ini berlaku. Kalau tidak, takkan hilang sampai 1.8 bilion. Ya Allah, ya Allah. Hai. Aku heranlah nak sebut nama orang. Kejap Atuk, kejap Najib, kejap Mak Sabu. Apa kehainya kau? Ya Allah, Allah. Kita cerita orang yang pegang jawatan kuasa. Sebab itulah kita nak cerita orang kita. Bukan yang ahli politik ni. Kita nak cerita orang yang pegang amanah ni. Negara kita, orang pegang amanah pun tak amanah. Semua haji-haji. Sebab tu saya sebut nama semua. Dan you harap, ya. You tengok sendiri. Kita sepatutnya berharap pada orang bangsa kita, ya. Cik Payes, terima kasih. Kita berharap orang bangsa kita, lagi-lagi kalau mereka sudah menunaikan ibadah haji, ya, mereka lebih baik daripada kita. Saya tak panas. Tapi kalau dekat depan cakap macam ni, aku tak tahulah. Kau gangster macam mana pun, kau besar macam mana, ada juga nak kena dengan aku. Sebab tu betul jenis tak faham topik. Betul Baba Andy. Kita duk bercakap tentang pengurusan jemaah. Okey? Ahli jemaah pengurusan tu. Semua mereka ni tak peduli. Tak peduli apa yang berlaku. Ketirisan berlaku. Apa nasib pesawah-pesawah yang tidak dapat hak mereka. Macam seolah-olahnya tidak ada belas kasihan dan ihsan pada bangsa sendiri. Macam tu sahabat-sahabat kita. Memang kena kerapu aku. Melayu makan Melayu. Betul. Jadi kita ni janganlah duk batak salah-salahkan. Semua salah orang politik. Orang kita yang biasa-biasa sendiri pun salah. That's why sekarang kita nak cakap siapa-siapa dilantik pun, kalau orang tu dilantik, ada amanah, ada jujur, ada simpati pada bangsa sendiri, ya, mereka tak akan buat benda ni, sahabat-sahabatku. Mereka tak akan khianati. Ini baja untuk tanaman makanan asasi negara. Yes. That's why when they come here, they talk, dia orang masuk dalam room Kak Ros kan. Because, kenapa?
aku cakap bahasa Melayu, so dia senang-senang ya. Dia senang-senang nak cakap bukan-bukan. Macam tu. If I speak English 100%, korang kata apa pula ya? Aku ni sebab kita menggunakan bahasa Melayu kerana bahasa kebangsaan, bukan bermaksud intelijen kita bodoh. Macam tu. Depa panas lah. Agak-agak ini geng-geng pemakan rasuah lah. Mungkin pakcik, makcik, saudara mara, abang, adik, kakak, bapak, anak ke ada duduk dekat nafas lah tu. Terduduk dekat nafas. Sebab tu lah. Apa ni? Kak Ros. Kupas pasar. Fashion wallet. Tu tak apalah. Dia orang dah cakap kan. 47 million is insignificant amount for them. Tapi masalahnya macam itulah sahabat-sahabat kita. Sekarang ni, semua masalah jangan kita kait dengan politik. Kita kait dengan jati diri orang kita sendiri. Bila kita nak sedar, panas tak panas, korang yang panas, John. Korang yang kesian. Orang Melayu yang kesian. Orang Melayu yang merempat, petani pesawah yang melempat ya. Aku tak kisah. Macam tu jugalah kehidupan akunya. Kita tak kisah acuan IMF ke apa sekarang ya sahabat. Sebab I tak nak lari daripada topik. I just nak bandingkan, korang tengok Olam, baru Kak Ros cakap kan. Olam syarikat Singapura dalam kita hilang bilion-bilion ya akibat tidak amanah ya. Olam berjaya. Macam tu. Olam siap dapat lagi buat kontrak agribusiness dengan Saudi. Kita buat apa? Kita jalan-jalan, tunjuk hebat. Rasa diri sangat invincible ya. Pergi gitu, pergi gini ya. Apa kita dapat? Internationally apa kita dapat? Kita ni still negara user. Dan masalah yang paling malang sekali ya, majoriti rakyat Malaysia adalah orang Melayu. Orang Melayu ni bila diberi jawatan, inilah kau tengoklah kisahnya. Okay, jumpa malam. Bye. Undang-undang Singapura sangat bagus sebab dia tegas ya. Dia tegas sebab tu billionaire Malaysia pergi Singapura kantoi ya. Kantoi. Aku nak faham Alkisah kelentungan ketah-ketah kerja Pak Haji sekoh doktor ketimbangan Tukati. Sebab sahabat saya terkejut bila saya nampak siapa AJP mereka ya, ahli jemaah pengurusan pengarah mereka ya. Semua adalah orang yang sepatutnya ya membawa nilai-nilai yang baik untuk kita. Tetapi malangnya sahabat, betul lah ikhlas, ihsan, ketulusan, amanah, integriti tu dia tak ada dalam semua tu ya. Dia ada dalam jiwa kita. Apa yang ditunjuk dekat luar tu tak ada kepada negara kita. Nasib baik juga Mak Sabu pecat salah seorang ya. Bergegar-gegar, lepas tu disiasat-siasat, baru kau tahu apa yang berlaku. Kos jet tu berapa sehari? Tak tahulah juga ya. Macam Kak Ros dulu kalau naik jet tu, itu company sponsor ya. Sebab dulu company Kak Ros is company yang besar ya. So tak apa. Kalau yang biasa ni, yang diorang ni Kak Ros tak nak ambil tahu ya. Yang nak pergi bercuti sebulan tu bercuti lah kau. Aku tak kata apa. Aku tak kata apa. Kau fikir-fikir sendiri ya. You can delegate but you cannot abdicate ya. Tak faham kan? Takkan semua bersatu hati menipu bangsa sendiri. Itu yang I tak boleh pray. Itu memang I tak boleh faham. Dalam kumpulan pengurusan tu ya, dari lembaga jemaah sampai top management ya, semua itu takkan bersatu hati untuk menipu. Takkan nak satu hati menipu. Aku heran. Maksudnya mereka tahu penipuan, mereka diamkan demi apa? Gaji sebulan. Kau tahu tak kalau kau diamkan ya? Sorry ya, panas. Waalaikumsalam, ambil poket. Sebenarnya sahabat, kalau ramai-ramai dia tahu sekelompok orang buat benda tak amanah ya, semua diam. Sebenarnya dia sama je. Dia adalah orang lagi durjana ya. Sebab dia satu tak ada telur satu. Dia tak ada tulang belakang satu.
Lepas tu dia macam dia boleh jadi barwa pun ya juga ya. Macam tu dia ni macam facilitator lah ya. Kau hajar betul. Kau tak buka mulut ya. So sekarang siapa yang rugi? Kita juga yang rugi. Kalau minta maaf kita salah, gerak pula aku. Yelah, ramai-ramai dekat situ. Mereka ada haji, gelar datuk-datuk semua ya. Majoriti ahli lembaga jemaah pengurusan adalah datuk-datuk ya. So takkanlah ahli lembaga jemaah ni tak boleh check. Kau orang meeting bulanan board of director bulan-bulan tu takkan kau tak semak. That's why orang yang nak duduk board of director tu perlu ada pengetahuan corporate. Baru tu tahu ke? Betul sahabat? You nak jadi board of director, you need to know your duty. Bukan pergi situ ngongek. Oh berapa aku punya itu ini. Tak boleh macam tu. Kau mesti check and balance. Apa pengurus besar kau buat? Apa CEO kau buat? Apa anak-anak buah kau buat? Kalau sekadar kau duduk situ nak mentengkedarahkan duit rakyat, baik tak payah. Sebab tu saya kalau tengok GLC ke even mana-mana syarikat besar letak dia orang punya director tu dari jenis kebun ya, memang aku marah. Sebab orang yang jadi board of director ni kena ada vision corporate. Biasanya mereka yang berpengalaman dalam bidang corporate, bukan yang berpengalaman duduk dalam GLC. GLC situ gagal, tukar situ. GLC tu gagal, tukar situ. Bukan macam tu. That's why kita ni sampai sekarang kerajaan bagi duit bukan main banyak ya. Kita masih lagi tak boleh jadi 1/3 daripada olam. Jangan 1/3 lah, 1/5 daripada olam. That's the thing. Inilah masalahnya. I bukan nak burukkan orang. Bukan saya rasa saya ni sangat pandai. Tidak. Sebab tu saya kata bila you orang suggest satu-satu benda pada saya akan cakap, Kak Ros tak boleh, Kak Ros sedar. Diri Kak Ros siapa? Bendanya, kita kena bagi kepada orang yang layak. Benda corporate ni is benda yang memerlukan skill ya. Kak Ros sendiri untuk belajar jadi lawyer corporate semua-semua ni, kau ingat perlu skill, perlu duit, perlu pengalaman, perlu jatuh bangun, perlu sepak terajang ya. Pernah gagal, pernah gitu, pernah gini. Jadi kita akan faham bagaimana nak manuver untuk menghasilkan duit. Bukan untuk terima duit daripada kerajaan. Macam tu. Jangan jadi banyak-banyak GLC kita. Semua macam tu. Tunggu duit kerajaan. Thank you Amir Pocket. No, jangan kita kata-kata nak mempertahankan apa. Jangan kita sebut-sebut. Biar. Sekarang ni kita nak mempersoalkan jati diri orang kita. Bila lagi kita orang Melayu nak melakukan sesuatu perkara dengan benar. Maksudnya kita ni dah benar. Yang diberi jawatan tu, bila mereka nak melakukan sesuatu perkara dengan benar? Bila lagi? Sebab kalau hari-hari kita rosakkan negara macam ni ya sahabat, akhirnya Malaysia akan tumbang sahabat. Syari bagi suami dia jaga apa? Lembu. Tak boleh move lah. Lahir kat istana nak jaga lembu. Tak logik lah. Siapa tu? Kenapa tu Anwar? Mama Anwar? Aku tak faham tu. Saya duduk corporate dulu tapi tak lama lah. Dalam 15 tahun. No, sebab memang macam tu sahabat. Memang macam tu. Sebab kita kena belajar. Sebelum I ambil jawatan dalam satu syarikat international ya, sebagai board advisor ya, board advisor. You tahu tak berapa lama saya belajar? Dari muda saya kena sepak terajang ya. Sepak terajang corporate ni bukan mudah. Ini senang-senang kau bagi semua datuk, doktor, haji, hajah. Tapi kita akhirnya rugi 1.8 bilion. Sahabatku, 1.8 bilion bukan kecil ya. Kita boleh membangunkan banyak benda ya. Kita dah boleh beli modular nuklear berapa. Macam tu. Dan kita pun boleh beli speed boat untuk kawal kita punya perairan ya. Dan kita 1.8 bilion tu kita boleh beli persenjataan ringan untuk mengawal kita punya perairan daripada dicerobohi oleh Rohingya. Kita juga boleh membuat sistem
sistem yang bersifat sangat keras ya. I tak boleh sebutlah sistem tu. Dekat sempadan negara ya, antara Malaysia, Thailand semua. 1.8 bilion besar ya sahabat-sahabat kita. 1.8 bilion besar. Dah lah petani kita susah. Aku heran ya. Aku heran macam mana orang tak ada hati. Mereka datuk, mereka doktor, mereka haji, mereka hajah, tapi tak ada kemanusiaan. Mereka Melayu, mereka Islam, tapi tak ada kemanusiaan. Ihsan tu di mana? Keinsanan tu di mana? Sebab tu saya rasa ya, orang-orang yang diberi jawatan ni sebenarnya mereka lebih dangerous daripada ahli politik. Orang-orang yang duduk dekat GLC ni lebih dangerous daripada ahli politik. Sebab mereka boleh buat senyap-senyap dan diam-diam ya. Tak sangkut ke Kak Ros? Sangkut apa? Maksudnya apa sangkut? Government link company. Orang yang terkait dengan politik tak boleh. Kalau GLC kena bagi kepada orang yang selayaknya. Tak boleh kau lantik bendahari ya. Bendahari bahagian dilantik jadi CEO itu, CEO ini ya. Lepas tu lah dia songlap duit. Bila dia songlap duit, semua diam. Dia pun tak ada masuk SPRM. Patutnya tak boleh. Orang politik tak boleh jadi GLC. That's why that day bila Datuk Seri Anwar mengumumkan bahawa MP boleh jadi anggota GLC, saya tidak bersetuju ya. Dan saya mengutarakan sebab-sebab saya sendiri. Sebab kalau you jadi MP, you kena berkhidmat pada rakyat. Kalau you duduk dekat GLC, you kena berkhidmat 100% pada GLC. You tak boleh macam hadiri minit meeting, tanda tangan. Tak boleh macam tu. Sebab tu negara kita terus ketinggalan dan ketinggalan. Dengan Viettel pun kita kalah. Jangan cerita dengan orang Wilma lah. Dengan Viettel pun kita kalah. Kau tengok sendiri contoh Kak Ros cakap. Orang lain buat gula dapat untung, kita buat gula dapat apa sahabat? Siapa patutnya? Orang-orang biasa macam kita ni je lah. Maksudnya anak-anak muda ramai yang lepasan universiti. Okey, bermula dari bawah. Orang-orang yang pernah kerja startup, orang pernah kerja terlibat. Dan board director tu mesti orang bukan terkait politik. Sebab bila terkait politik ni, dia akan kepentingan, konflik kepentingan tu akan wujud. Ya, sebab orang politik ni dia ada funder-funder dia. Dan sahabat kita sampai sekarang, undang-undang mengenai siapa yang memberi dana kepada ahli politik tidak pernah dikepal. So kalau macam tu memang tak boleh. Dia akan menjerumuskan ahli politik kita untuk buat kesalahan dan kesalahan. Bila buat kesalahan, beli kontrak kepada orang yang beri dana kepada mereka. Macam mana? So banyaklah benda yang akan di skip. Sebenarnya kita sistemik ni, GLC tak boleh campur. Tak boleh campur dengan ahli politik. Jahanam. GLC bukan milik ahli politik. GLC adalah badan yang sepatutnya menyumbang kepada pembangunan negara dan membawa keuntungan bagi GLC yang bersifat keuntungan. Mama Intan, I tak payah sebutlah GLC yang mana. Semua GLC. Kau tengok tak, semua GLC tu lantikan politik yang duduk dekat board of director. Sedangkan peranan board of director tu apa? Untuk membantu, untuk memajukan GLC tu. Bukan duduk-duduk tercongak dengan daripada CEO, daripada CFO. Tak. Dia mesti berupaya untuk menganalisa maklumat daripada tim pengurusan ni. Sama ada benda ni wajar, diterima atau tidak. Kalau dia tak boleh fikir dan dia orang politik, kau ingat dia pandai ke nak fikir keputusan tu benar atau tidak? So this is very simple sahabat. It's very simple. Sebab tu orang politik jangan campur GLC. Jangan campur. Bila campur dengan orang politik, orang datuk-datuk, orang gitu-gitu, gini-gini. Ya, tengok. Nafas. You tak malu ke? Semua Melayu. Semua datuk-datuk. Mostly datuk-datuk ya. Ahli lembaga jemaah tu mostly datuk-datuk. 98% datuk-datuk. Semua haji-haji. Semua doktor-doktor. Tapi apa mereka buat? Inilah benda-benda yang menyebabkan bangsa lain duk mentertawakan kita. Sangat menyedihkan. Sedangkan
Orang Melayu yang biasa-biasa ni ramai lagi yang berkaliber. Kenapa tak boleh orang ni yang duduk dekat lembaga jemaahnya? Kenapa? Sebab dia tak ada datuk. Sebab dia tak ada doktor. Sebab dia tak ada tu. Sebenarnya semua benda tu tidak perlu diambil kira. Thank you, Doti. Macam mana Ngan marah sekarang, dek? Saya rasa okey lah kan. Marah tak apalah. Nanti kita tengoklah auditnya ya. Macam tu. Tapi sekarang ni Kak Ros ni bukanlah nak macam ngapi-ngapikan korang. Tapi Kak Ros rasa kecewa lah ya. Bermula dari permodalan hartanah berhad, apa-apa semua tu. Thank you Nik Nordin. Benda tu semua sebenarnya sedang menjejaskan maruah orang Melayu sendiri. Kalau buat buku catatan ya, pecah amanah bangsa lain compare dengan pecah amanah bangsa kita. Buat buku catatan, aku rasa buku kita ni tinggi melangit. Sebab kenapa? Semua GLC orang politik kuncu-kuncu mereka yang pegang ya. Sahabat Handa Taulan. Kalau kau tak ada perkaitan, thank you Razwan. Sebenarnya kalau korang tak ada perkaitan politik, payah nak masuk GLC ya. Sitara ya, sangat memalukan dan menyedihkan ya. Menyedihkan. Sebab orang kita ni pula ya, dia orang bangga-bangga gitu gini. Sebenarnya kita tak perlu bangga dengan gelaran, dengan pangkat, dengan apa-apa. Kita perlu bangga dengan kebaikan yang kita buat ni. Tapi itulah ya, dia orang kan hebat lah. Tapi you tengoklah hasil dia. Dia punya portal pun SSL pun tak ada, sahabat. Rembat 1.8 bilion tapi SSL pun tak ada. Macam mana tu, sahabat? Singapura memang terbaik sebab undang-undang dia keras pun. Rugi mereka pun tak kisah. Orang politik dan terkait politik ni semua susah. Okay, mereka rugi pun tak kisah sebab bukan duit mereka. Memanglah accountability tak ada. Sahabat. Rugi lah. Hari tu kan ada dalam grup kita ada satu orang tu masuk, dia kata, rugi bukan satu kesalahan jenayah. Kau tahu tak, SP Setia, dia ada punya satu top management yang menyebabkan kerugian. Dia saman kot. Kau jangan main-main. Kalau dengan bangsa lain tak ada, rugi ni dia mesti ada sebab. Kalau sebab yang tak justifiable ya, maksud sebab tu tidak boleh diterima, benda tu sama ada dia report sebagai criminal breach of trust atau mereka buat sama civil. Jangan main-main. Sebab tu bangsa lain ya, kalau dia orang ada syarikat besar ya, dia orang ada sistem accountability. Korang tak boleh main-main punya. Jadi orang kita saja yang duduk dekat GLC. Yang duduk dekat GLC ni, aku rasa kan tiba masanya lah Datuk Seri Anwar. Saya benar-benar berharap ya Datuk, agar semua JLC ni kita kena buang lah semua orang yang terkait politik. Bagi pada orang biasa-biasa, rakyat-rakyat biasa. Rakyat-rakyat biasa yang mungkin ahli politik tapi dia bukan orang politik yang penting. Dia just macam gitu-gitu je. Dia orang biasa. Yalah, sometimes orang kita kan dia suka register jadi ahli. Apa-apa register ya, ahli. Asalkan ahli, orang kata okey kau register, nanti kau dapat RM50 jadi ahli. Register. Dia orang memang macam tu orang kita. Lepas tu sahabat, thank you Rabia, thank you kepada semua yang bagi gift pada Kak Ros ya. Sahabat-sahabat kita betul, semua kroni-kroni, semua. Apa dah jadi dengan negara kita ni sahabat? Kau kira lah sendiri ya. Kena buka kalkulator ya. Dah kenapa pula kalkulator aku ni tak ada bateri ke? Dah tak ada bateri pula. Okey, kau kira lah ya, 1.2, 1.8. Dah 3 bilion. Campur 7, 3.7 bilion ya. Mas Jelly, thank you. 3.7 bilion sahabat. Dengan kita kira dua benda je ya. Pemodalan hartanah Bumi Putra dengan nafas. Dah 3.7 bilion. Sahabat, 3.7 bilion ni banyak benda kita boleh buat sahabat-sahabat. Bukan kecil-kecil anak ya. Terima kasih Kos, terima kasih Mas Jelly. PMX hanya boneka, itu saya tak tahu. Tapi PMX walaupun you boneka, tolonglah stand sekali ya. Sekali sahaja. Rakyat akan support you ya kalau you buat keputusan yang benar. Tak ada risaunya.
kalau macam ni lah ya sahabat, kita very mudah ya. Kalau orang tu berani stand untuk rakyat, kita akan sokong dia. Tak kisahlah aku bukan PKR ke apa pun. Kalau orang tu memang menjaga kebajikan negara dan rakyat ya, bukan sekadar retorik ya, tetapi tindakan-tindakan itu bersifat kebajikan dan memberi impak yang jelas dan nyata untuk rakyat, aku sokong. Aku tak peduli punya, I don't care. Sebab yang penting akhir kalamnya adalah rakyat. Kalau rakyat tidak dapat kebaikan daripada semua benda yang dibuat, buat apa? Tak guna. Memang tak guna. Terima kasih. Singapura cabut 60 tahun lepas. Kita merdeka 67 tahun ya. Tapi hari ini ya, saya sangat kecewa ya. Saya sangat kecewa sebab news ni dia keluar bersamaan dengan Olam. Sekejap ya, ya, Olam. Yes. Okey, tengok ya Olam cerdik tak cerdik. 2 jam. Baru yang lepas, yang terbaru. Okey. Bijak tak bijak ya Olam. Dia escalate ya benda ni. Saudi Arabia menghampiri deal untuk ambil alih USD 40 bilion Olam Agribusiness Unit. Mula-mula dia biasa, lepas tu 2 jam kemudiannya macam ni keluar news ni sahabat-sahabatku. Olam Group Limited telah menerima non-binding offer. Maksudnya offer tanpa maksudnya non-binding lah. Dia ini bukan mengikat dia bukan mengikat ya. Offer daripada state-owned Saudi investment firm for agribusiness unit. Agribusiness unit dia tu, tengok, orang Singapura buat benda sampai orang Saudi nak beli. Okay, mula-mula just nak deal biasa, last okay, tengok potensi everything, nak beli 4 bilion US dollar. Kau kali sendirilah 4 kali berapa. Kalau ringgit Malaysia berapa? 4 bilion US dollar. Lepas tu the company is reviewing. Maksudnya orang sedang memikir dan menimbang-nimbangkan ya. Macam tu. So citing Bloomberg ni macam biasalah, pakcik bawang kita ya. Tanpa syarat ya, tanpa syarat je lah. Ya betul, tanpa syarat. Sorry, penterjemahan saya ni macam penterjemahan ala prosesor Google yang macam tu je lah ya. Dia tidak mengikat ya. Encik Bloomberg macam biasa, dia pergi kepo-kepo dengan orang yang terdekat dengan perkara berkenaan ya. Dia berkata ya, Saudi Agriculture dan Livestock Investment Company SALIC, SALIC ya, SALIC ya, controlled by the country sovereign wealth fund, okay, untuk membeli unit agribusiness ya yang ada dekat Olam tu bernilai 4 bilion, lebih kurang 17.54 bilion. Macam tu. Maksudnya dia orang ni serius ya, serius. Dia buat offer tu, dia bukannya kata offer ni terpakai jika. Tak ada jika. Dia just bagi offer gitu je. Kenapa? Selepas mereka membuat analisa. Itulah Singapura. Kita nafas. Kita jahanamkan industri. Orang yang invest dengan kita pun takut. Ingat tak yang FGV dekat untuk diary tu? Apa jadi? Orang pakai kena sekali tu, orang dah tak datang dah. Sahabat-sahabatku, sekali cukup lah ya. Macam tu. Hebat kan? Kalau di sini macam mana? Sosma lah jawabnya. Maksudnya macam mana tu? Okey. Ya. Kumaira, ya. Sebab you belah tu. Kita dekat sini, kita biasa pukul 6 macam tu, kita dah off lah. Suara tak keluar. Ada suara kan? Tanpa bicara. Nafas lama dah dikonquer. Ya betul. Sangkut-sangkut. Nak buat macam mana lah sahabat-sahabat kita ku. Internet macam ni lah. Bila awan berarak, internet pun sangkut. Okey.
Internet pun sangkut. Lepas tu dia kata last kali dia kata Olam sedang have been working, sedang melihat senarai-senarai potensi dalam agribusiness. Dia potensi untuk listing je. Sebenarnya Olam pergi sana untuk listing. Di Riyadh. Dia pergi macam ni lah. Dia pergi lawatan tahun lepas Tahun lepas punya cerita lah sahabat. Dia pergi sebab untuk macam cari jalan untuk listingkan Olam Agribusiness dekat Riyadh. Okay. Jadi dia pergi-pergi, ada jumpa-jumpa orang tu. So lepas tu dah ada hasilnya. Kita pergi jalan-jalan, jumpa-jumpa. Lepas tu tanda tangan dengan China. Itu sajalah. Yang dekat Europe macam mana saya tak tahu. So macam itulah sahabat. Itulah bezanya bila you pergi dan mempunyai output You pergi untuk tujuan perniagaan. Walaupun you tak dapat lagi peluang untuk listing, tapi Salik dah nak ambil Olam. Macam tu. Okey Mama Intan. Okey. Kepada sahabat-sahabat yang berada di Sabah Sarawak mungkin korang di Sabah lah korang akan untuk sembahyang tu silalah boleh keluar tak apa, harus pukul 6 nanti baru kita berhenti Lepas tu dia memberitahu Olam Agri ni yang Salik nak beli ni dia menjual grain dan seed dan membuat everything yang edible kepada paste. Maksudnya macam kacang dia kacau-kacau jadi paste. Itu kacau-kacau jadi paste itu. Dan korang percaya tak? Olam Agri ni dia jual ke kacang dan bijirin. Grain and seed grain and seed lah. Macam tu. Singapura ada ke benda tu? Tak ada kan? Sebab Singapura kecil je. Sebab Olam Agri ni dia sangat aktif di Afrika. Terima kasih. Kita dapat salah pemimpin. Kita dapat Al-Kroniton. Kroni ni sangat bahaya sahabat-sahabatku. Kroni sangat bahaya. Okey. So sekarang macam ni lah. Saudi Arabia is putting strong emphasis on food security. Okay, sorry Okay, Saudi Arabia sekarang dia memberi penekanan yang sangat penting untuk food security. Manakala di Malaysia kita menjahanamkan food security kita demi kroni-kroni politik. Itulah bezanya sahabat-sahabat. So masuk dalam rungka arus ni kita selalu membandingkan dengan negara jiran, apa tindakan mereka, apa yang mereka lakukan dan apa yang kita buat. Sebab kalau kita bantai-bantai nafas-nafas saja tapi kita tidak lihat apa negara luar dah buat dan mula mencapai kejayaan. Dan kau tengok Saudi Arabia sendiri menekankan keselamatan makanan, keterjaminan makanan. So kita buat apa? Kita menterjaminkan tembolok sendiri supaya bini boleh pergi overseas. Anak-anak boleh jadi orang kaya pakai kereta besar. Dah ada bisnes 2-3 duit senang semua-semua itu je keterjaminan mereka kita yang lain tak ada. Yang lain masalah rakyat bukan masalah mereka. Macam tu. Memalukan betul. Inilah orang kata menjatuhkan martabat. Macam tu kita rupanya. Yalah. Tengok Olam. Dia pergi Riyadh untuk tujuan nak listingkan dia punya agribusiness. Olam agribusiness unit dia jual bijirin dan seed. Bijirin dengan seed tu Singapura tak tanam. Singapura tanam di Afrika. Okay? So dia buat agribusiness unit dia tu. Dan dia hanya buat apa? Dia proses dia tak kalut. Dia bukan semua benda nak buat Dia hanya proses juga. Benda yang dia proses, dia menjadikan kekacang itu, bijiran itu dalam bentuk paste. Itu saja Olam Agribusiness buat. Tetapi apa jadi? Riyadh kata ini bisnes bagus, you tak perlu listing, kita orang beli you all. Nilai dia dalam ringgit Malaysia dalam 17.54 bilion ringgit. Dalam US dollar 4 bilion ringgit.
Okey, dulu kita dengar ada tanam padi di Sarawak, ada kawasan, nanti kita tengok yang malam ni kita check juga ya. Kita check malam ni, kita check isu-isu yang terkait dengan padi ya. Sebab ini sangat penting. Sebab Saudi Arabia sanggup beli offer tanpa apa-apa syarat ya, tanpa ada keterikatan ya. Offer dia 4 bilion untuk beli Olam punya unit ya. So maksudnya benda ni sangat penting dan you kena faham what is the signal. Saudi Arabia selalunya dia sangat cepat ya. So what is the signal? Signal dia apa? Maksudnya mungkin akan berlaku ya. Akan berlaku isu yang terkait dengan bekalan makanan. So that's why lah dia nak buat benda macam tu. Kita pula siapa ni? Assalamualaikum Kak familiar. Saya memang familiar, semua orang kenal saya kot. Syafiq, waalaikumsalam. Okay, so basically ya sahabat-sahabat, kita sedang menjahanamkan industri keterjaminan makanan negara kita dari dulu lagi ya. Dari isu lembu, dari isu dekat projek gagal yang dekat Johor, dari banyak tempat lah. Semua projek-projek yang kita buat ya, projek kambing yang didedahkan oleh lembaga audit. Lepas ni ya sahabat-sahabat kita, tahun depan korang sila berhati-hati ya. Sila kuatkan hati untuk dengar apa laporan lembaga audit dalam 2000 GLC tu. Macam tu. Halal hub. Itu gagal total. Itu gagal total ya. Itu syok sendiri. Tengok Olam. Okey. Sebab macam mana Olam tahu, dia tahu negara dia tak boleh hasilkan grain. Dia buat apa? Dia pergilah tie up dekat Afrika. That's why I tengok masa I dekat Cameroon kan, memanglah dia orang selalu totek ada dekat sana. Dan pegawai dia dekat sana memang sangat bekerja keras ya. Tak ada ni nak belagak-lagak ni. Macam kita punya tengok embassy kita dekat Abuja ya, macam mana dia orang punya lagak. Korang kena pergi tengok. Seeing is believing ya. Apakah projek di Malaysia dibuat tanpa gagal? Tak tahu lagi lah ya sahabat-sahabat kita. Macam tu. Itulah masalah. Dia orang nak bagi kepada geng-geng, geng-geng tua bangka ni yang umur 60-70 ni ya, yang duduk dekat board of director ni, menghabiskan masa, menghabiskan allowance, menghabiskan duit ya. Itu aja. Dia tak nak bagi pada orang muda. Dia nak suruh orang muda kekal miskin ya, supaya senang nak jadi pengikut dan balaci mereka ya. Macam tu. Ini bukan masalah mat sabu gagal ke apa mat. Bukan. Ini masalah orang kita gagal. Orang kita yang datuk-datuk, haji-haji, hajah-hajah, doktor-doktor itu gagal. Mereka yang gagal. Waalaikumsalam haji. Mereka orang yang gagal. Sebab mereka gagal melaksanakan tugas mereka. Sebab itu gesaan kita ya. Gesaan kita adalah kerajaan mesti mengeluarkan semua orang yang terkaitan dengan politik ni. Lantikan politik dah tak boleh diterima ya di dalam GLC. Sebab itu merugikan negara. Saya sedang menyiapkan saya sedang menyiapkan program debt restructure and reconstruct. Alhamdulillah kita kasih berjayakan. Alah bagi je. Kita boleh je buat. Sebab kita ni memang orang kerja kot. Kita tak ada gaji bulan-bulan ya. Beza orang corporate ni yang tidak didokong oleh mana-mana pihak ya. Kita sebenarnya sahabat tak ada gaji bulan-bulan. Jadi kita punya income tu berdasarkan kesungguhan dan usaha kita ya. Tapi macam biasalah, korang tahulah kan, dekat Malaysia kerajaan ada pihak-pihak tertentu dah tutup kat punya akaun syarikat apa, tapi masihlah kita punya experience benda-benda tu, kita masih boleh buat kerja sebab kita ada expertise. So untuk corporate advisory masih lagi Kak Ru buat. Cuma masalahnya orang Malaysia ni, aku malas nak jadi corporate advisor mereka. Kenapa? Kita ajar lain, dia buat lain. Kita suruh, dia kata kita ni nak mendiktekan hidup mereka. Sebenarnya kita kalau nak buat projek, kita kena ikut apa yang kita nak.
bila kita dapat satu-satu duit, kita tak boleh nak beli kehendak kita. Kita kena prioritikan kita punya bisnes tu. Tapi aku tak faham orang kita ni. Bila dia lawan toke, dia bayar kita suruh jadi advisor. Lepas tu dia tak nak dengar kita. So, bagi I sudah, ambil balik duit kau, aku tak nak kena mengena. Bukan bergaya petang-petang ya. Saya sebab sekarang matahari itu sangat terang ya. Jadi saya tak boleh. Saya makan ubat jadi cahaya is sangat jadi sensitif untuk mata. Ya, Kamiriah, betul. Betul. Dia orang bayar kita untuk nasihatkan mereka, untuk bantu mereka. Kita buat plan, setuju. Tapi bila duit tu ada, tak dengar. Jadi kita ni salah. So that's why saya tak boleh. That's why saya kurang. Sebab benda ni aku jadi geram. Sebab kita suruh, okay, dapat duit, beli cold storage. Dia dapat duit, beli kereta. Macam mana tu sahabat-sahabatku? Bukan kereta murah. Kereta mahal. Dapat duit, kita suruh buat ni. Okay, kita improvekan. Kita punya, kita punya server tu, kita upgrade gitu-gitu. Tak ada pula. Pergi holiday dulu. Menaik business first class. Habis, macam mana? Aku 2-3 kali kena macam tu. Kak Ros surrender dengan orang Malaysia. Kak Ros memang surrender lah sekarang. Tapi kalau untuk yang international punya orang tu senang lah. Sebab kita bagi legal opinion semua tu. Bagi 2-3 page pun dah dapat berapa ribu kan dalam US dollar. Macam tu je lah. Kalau dengan orang Malaysia, walaupun dia orang nak bayar mahal, aku serik. Aku takut. Sebab dia lawan toke. Walaupun dia toke, tapi kalau kita jadi advisor untuk dia orang, kalau mereka gagal, itu akan menjatuhkan maruah kita juga. Beras tempatan tukar baju je. Iyalah, sebab orang kita pun satu dulu. Bila bila pengilang-pengilang yang bukan dari Bernas ni memberikan offer-offer ya, mungkin harga sedikit tinggi dengan banyak benda, so dia orang hantar ke sana. Bila hantar ke sana, tak ada kontrol lah. Bismillah. Okay, so sahabat-sahabat kita, Kak Ros pukul 6 kita berhenti ya, sebab kita nak sedia untuk maghrib ya. Lepas tu Kak Ros pun tak tahulah nak makan apa, nak minum kopi ke, nak buat apa, tak tahulah juga ya. Aku pening ni, sangat memalukan. Orang pergi Riyadh, dapat itu, dapat ini. Kita pergi tu, kita pergi Saudi, kita pergi mana-mana, apa kita dapat ya? Kita dapat bullshit saja ya, benda-benda yang sangat menjatuhkan, mengaibkan seluruh bangsa Melayu ya. Dari dah tak sudah rentetan ya. Kalau korang tahu dulu projek kambing dekat Terengganu, betapa ruginya kita. Itu pun puluh-puluh juta juga ya. Kebenaran merancang pun tak ada. Kau tahulah level kita. Level kita memang luar biasa ya sahabat. Memang sangat luar biasa. Jadi malam ni nanti InsyaAllah kita akan cerita pasal beras, pasal benda-benda ni. Dan mungkin isu-isu terkini ya. Isu-isu terkini. Sebab biasalah hujung minggu ni, biasa overseas pun ada berita-berita baru ya. Lebih-lebih lagi dengan isu keterjaminan makanan. Projek lembu gaib. Jangankan lembu, bayang lembu pun tak ada sahabat-sahabatku. Jangankan gaib, bayang pun tak ada. Lembu tu tak ada. Lembu hilang. Okey sahabat-sahabat, Kak Ros ucapkan terima kasih sebab sahabat join Kak Ros ya. Dan Kak Ros tinggalkan dengan ucapan dan doa ya, agar Allah melindungi kita semua, memberikan kesihatan jasmani dan rohani. Nanti insya-Allah kalau panjang umur, malam ni kita jumpa lagi ya. Okey, bye. Assalamualaikum.